Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Zulkifli, memetrik di 2020 1093846. Hari ini saya ingin membentangkan final year projek saya, iaitu pendekatan dalam pendidikan dan tahap kefahaman pengguna terhadap risiko pembelian secara dalam talian. Abstrak, kajian ini bertujuan untuk mengkaji berkaitan kajian pendekatan dalam pendidikan dan tahap kefahaman pengguna terhadap risiko pembelian secara dalam talian. Instrumen soal sedik telah digunakan dalam kajian ini kepada 40 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar tingkatan 3 sehingga pelajar tingkatan 5 daripada 3 buah sekolah, iaitu SMK Raja Chulan, SMK Ulu Kinta dan SMK Arisen. Dapatan kajian telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk menentukan tahap kefahaman responden yang terlibat dalam pembelian secara dalam talian berdasarkan kriteria jantina sebelum dan selepas adanya intervensi. Statistik inferensi digunakan mengkaji perbezaan sebelum dan selepas intervensi bagi tahap kefahaman pengguna terhadap risiko pembelian secara dalam talian. Hasil analisis ujian T-test bagi ujian pra dan ujian pasca bagi menentukan tahap kefahaman responden yang terlibat dalam pembelian secara dalam talian berdasarkan kriteria jantina sebelum dan selepas adanya intervensi menunjukkan nilai signifikan, iaitu dengan nilai T 7.007 dan P 0.00. Kesimpulan, terdapat perbezaan min dan tahap kefahaman pelajar selepas intervensi. Ini menunjukkan bahawa intervensi berkaitan risiko pembelian secara dalam talian dapat meningkatkan tahap kefahaman pengguna, terutama pelajar-pelajar sekolah menengah di kawasan sekitar kawasan Ipoh. Jual beli merupakan suatu aktiviti menukar barang dengan barang yang lain dengan menggunakan alat perantaran pertukaran seperti wang yang merupakan satu komuniti pertukaran yang boleh diterima umum. Terdapat dua jenis pembayaran semasa pembelian barang dan perkhidmatan, contohnya pembayaran secara tunai atau pembayaran secara dalam talian. Pada awal tahun 2020, pandemik COVID-19 telah mengubah hidup rakyat Malaysia, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat apabila pembelian barang dan perkhidmatan yang dilaksanakan secara fizikal di kedai atau pasar telah beralih kepada pembelian secara dalam talian. Namun, pembelian secara dalam talian mendatangkan pelbagai risiko yang bakal dihadapi oleh pengguna. Menurut Gosha JF 2004, kerana kebimbangan pelanggan mengenai maklumat peribadi dan privasi, ramai pengguna tidak membeli belah dalam talian. Kebanyakan daripada pengguna risau akan risiko yang bakal ditanggung apabila membeli barang secara dalam talian. Risiko pembelian secara dalam talian ini memberi impak yang negatif kepada pengguna, terutama pelajar sekolah. Jawab literature, menurut Ahmad dan Ramage, pembayaran mudah alih ditarik sebagai instrumen pembayaran elektronik yang menggunakan peranti mudah alih untuk memindah dana antara pembayar dan penerima. Pembayaran tanpa tunai dapat dilihat melalui satu keadaan di mana pengguna akan berusaha seniaga tanpa menggunakan wang tunai sehingga membawa kepada proses daripada pembayaran secara konvensional kepada pembayaran tanpa tunai. Namun begitu, menurut Bitayah Bahalim menyatakan bahawa risiko pembelian dapat dilihat apabila pengguna membeli barangan secara dalam talian. Menurut Tabitayah Bahalim juga menyatakan bahawa risiko pembelian dapat dilihat apabila pengguna membeli barangan secara dalam talian. Selain itu, menurut Rosina dan Rose menyatakan mereka terdapat faktor-faktor tersebut yang mempunyai kesan signifikan ke atas gelagat pembelian oleh pelajar secara dalam talian, terutama risiko produk, risiko penghantaran, risiko masa, risiko privasi yang wujud dalam pembelian secara dalam talian. Seterusnya, menurut Hong, menunjukkan bahawa tanggapan kerugian kewangan secara signifikan mempengaruhi tingkah laku pembelian secara dalam talian. Dan menurut Zhang pula, mereka menyatakan bahawa risiko penghantaran mempunyai hubungan terhadap tingkah laku pembelian secara dalam talian dan mempunyai kesan yang signifikan terhadap tingkah laku pembelian atas talian. Menurut Mazlina dan Nek Kamal menyatakan bahawa faktor keselamatan kewangan menjadi faktor utama pembeli dalam menentukan keselamatan risiko produk yang telah dibeli. Metodologi kajian. Seramai 40 orang pelajar daripada 3 buah sekolah yang terlibat dalam penyelidikan ini, antaranya sekolah SMK Ulu Kinta, SMK Raja Chulan dan SMK Arisen. Pengkaji memilih seramai 40 orang pelajar daripada pelajar sekolah menengah atas telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Persempilan yang digunakan ialah persempilan sistematik. Terdapat dua bahagian di dalam borang soal sidik yang terdiri daripada maklumat mengenai latar belakang responden dan tahap kefahaman terhadap
risiko pembelian secara dalam talian, iaitu risiko keselamatan, risiko kewangan, risiko penghantaran dan risiko produk. Maklum balasan diperoleh dianalisis dengan menggunakan SPSS. Statistik pakej kajian rintis dijalankan kepada 15 orang responden dan maklum balas responden direkodkan dan melakukan beberapa perubahan penambahbaikan. Ujian kesahan dan kebolehpercayaan telah dijalankan bagi memastikan konsisten terhadap instrumen. Kesemua item memperoleh nilai alpha coverage antara 0.4 hingga 0.6. Pada tahap sederhana, ini menunjukkan konsisten dalam instrumen adalah baik dan diterima untuk meneruskan kajian. Dapatan kajian dan perbincangan. Tamburan gender merekatkan 20 orang pelajar lelaki dan 20 orang pelajar perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Kesemua mereka terdiri daripada 3 buah sekolah iaitu SMK Ulu Kintas seramai 20 orang pelajar, manakala SMK Raja Chulan dan SMK Adison melibatkan pelajar seramai 10 orang bagi setiap sekolah. Keputusan nilai min yang tertinggi dalam item risiko produk pembelian syariah dalam talian sebelum intervensi ialah pada item soalan keempat. Pengguna boleh menyentuh produk atau merasakan produk iaitu sebanyak 1.48. Manakala nilai min yang terendah dalam item risiko pembelian syariah dalam talian ini ialah pada item soalan kelima. Pengguna berkemungkinan akan mendapat produk yang rosak iaitu sebanyak 1.13. Selain itu, perbandingan skor markah mengikut jantina sebelum intervensi didapati kesemua pelajar mendapat skor markah di antara 21 hingga 60. Pada skor markah 21 sehingga 40, pelajar lelaki lebih tinggi iaitu 19 orang pelajar berbanding pelajar perempuan iaitu 13 orang pelajar. Seterusnya bagi skor markah di antara 41 sehingga 60, pelajar perempuan lebih tinggi iaitu seramai 7 orang pelajar manakala pelajar lelaki seramai seorang pelajar sahaja. Melalui data ini didapati bahawa tahap kefahaman pembelian secara dalam talian perempuan mempunyai tahap kefahaman yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Seterusnya, nilai min yang tertinggi dalam item risiko produk pembelian secara dalam talian selepas intervensi ialah pada item soalan keempat iaitu pengguna boleh menyentuh produk atau merasakan produk, dan item soalan ke-9 risiko produk rosak dalam talian lebih rendah daripada pembelian di kedai secara fizikal iaitu sebanyak 1.95. Manakala nilai min yang terendah dalam item risiko produk pembelian secara dalam talian ialah pada item soalan kelima, pengguna berkemungkinan akan mendapat produk yang rosak iaitu sebanyak 1.03. Manakala perbandingan skor markah mengikut jantina sebelum adanya intervensi didapati kesemua pelajar mendapat skor markah di antara 21 sehingga 60. Pada skor markah 21 sehingga 60, pelajar lelaki lebih tinggi dan pelajar perempuan yang nilai yang sama iaitu seramai 2 orang pelajar. Seterusnya bagi skor markah di antara 41 sehingga 60, pelajar perempuan dan lelaki mempunyai nilai yang sama iaitu seramai 18 orang pelajar yang mendapat nilai tertinggi. Melalui data ini didapati bahawa tahap kefahaman pembelian syariah dalam talian selepas intervensi pelajar perempuan dan lelaki mempunyai tahap kefahaman yang sama dan menunjukkan tahap kefahaman meningkat. Akhir sekali, dapatan kajian ke atas ujian TTES perbezaan tahap kefahaman pembelian syariah dalam talian sebelum dan selepas intervensi mengikut jantina menyatakan bahawa terdapat perbezaan min tahap kefahaman pelajar selepas intervensi. Ini menunjukkan bahawa intervensi berkaitan risiko pembelian syariah dalam talian dapat meningkatkan tahap kefahaman pengguna, terutama pelajar-pelajar sekolah menengah di sekitar kawasan Ipoh. Pembelian syariah talian sebelum dan selepas intervensi mengikut jantina menyatakan bahawa terdapat perbezaan min tahap kefahaman pelajar selepas intervensi. Ini menunjukkan bahawa intervensi berkaitan risiko pembelian syariah dalam talian dapat meningkatkan tahap kefahaman pengguna, terutama pelajar-pelajar di sekolah menengah di sekitar kawasan Ipoh. Secara keseluruhannya, intervensi berkaitan risiko pembelian adalah suatu teknik untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar berkaitan dengan risiko pembelian. Bahan pengajaran seperti poster infografik dan video pembelajaran menjadikan pengajaran lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Oleh itu, kajian merupakan suatu tindakan awal bagi mengetahui tahap pemahaman pengguna terhadap risiko pembelian secara dalam talian. Namun begitu, untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik berkaitan pendekatan dalam pendidikan, iaitu risiko pembelian secara dalam talian, pekaji disarankan untuk menubuhkan atau mencipta aplikasi berkaitan dengan pembelian secara dalam talian. Ini
Di dalam aplikasi tersebut, haruslah mempunyai pengetahuan tentang risiko pembelian syariah dalam talian dan dapat mengesan penipuan daripada penjual serta dapat mencari penjual yang boleh dipercayai. Apabila aplikasi pembelian secara dalam talian ini dapat diwujudkan secara tidak langsung, dapat mengurangkan risiko yang bakal dihadapi oleh pengguna semasa berusaha pembelian syariah dalam talian pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.